warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Fahala binti Yusri akan menerangkan definisi liberalisme. Liberalisme daripada bahasa berasal daripada perkataan Latin iaitu liberalisme atau liberal, yang bermaksud bebas, tidak terikat atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris dan konsep kebebasan. Dari segi istilah pula, liberalisme adalah satu kefahaman atau ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam pelbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik dan agama. Assalamualaikum, saya akan bentangkan tentang sejarah liberalisme. Liberalisme mula berkembang pada abad ke-18 dan 19 di Perancis dan Inggeris. Kewujudan liberalisme di Perancis untuk pertama kalinya dinyalakan oleh Thomas Joyce. Lepas tu berlakunya pemanipulasikan agama. Pemikiran liberal muncul dalam dunia Islam pada abad ke-18 Masihi. Pada masa itu lahirnya ramai ilmuwan yang cenderung kepada orientalis pemikiran barat. Berlaku salah faham dan mendalami ajaran liberalisme dan wujudlah Islam liberal. Seterusnya ialah kefahaman Islam liberal. Kefahaman Islam liberal ni dari aspek akidah ialah mengamalkan konsep pluralisme, iaitu konsep yang mana mereka menyamakan agama Islam tu dengan agama lain dan tak ada agama yang boleh kata yang agama mereka benar. Di sini kita tahu bahawa Islam adalah agama yang berbeza dan juga Islam adalah agama yang paling benar. Seterusnya ialah menganggap akal adalah wahyu tidak bertulis dan Al-Quran adalah wahyu yang bertulis. Seterusnya meragui ketulinan Al-Quran, aspek syariah. Kita sebagai Islam tak perlu meragu-ragu dengan ketulinan Al-Quran. Mempersoal pentafsiran Al-Quran dan Al-Hadis, mengesah membuat tafsiran baru untuk konsep akidah dan mempertikai akhlak Nabi. Seperti kita tahu, kita sememangnya tidak layak untuk mempertikai akhlak Nabi, tapi kefahaman orang Islam liberal ni terpesong. Yang terakhir, mengkritik ilmu-ilmu yang telah disepakati oleh para ahli sunnah wal jamaah. Iaitu mereka mempertikai ataupun mengkritik ilmu-ilmu yang telah disepakati, yang telah diterokai oleh para ahli sunnah wal jamaah. Mereka meragui, sedangkan itu benar. Kesan liberalisme terhadap masyarakat Islam. Kesan dia yang pertama memberikan kesan buruk terhadap nama suci Islam, mendatangkan kesesatan dan kekeliruan. Yang ketiga, memisahkan akidah umat Islam dari landasan yang sebenar. Keempat, masyarakat bebas beragama dan melakukan hukum-hukum yang mereka ingini. Yang last sekali muncul pada Saya ingin menyambungkan tajuk liberalisme. Sebelum saya ingin menyambungkan tajuk liberalisme, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Ali binti Muhammad Razlan Nizan. Liberalisme ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa yang saya tahu tentang kelebihan dalam ideologi liberalisme iaitu masyarakat teringin berkembang agar lebih baik dalam segala aspek, iaitu ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Selain itu, setiap individu memperoleh hak dan kebebasan dalam hidup masyarakat. Contoh saya nak buat saya nak melakukan sebuah kebaikan. Contoh saya nak bersedekah ataupun saya nak bersedekah kepada orang miskin ataupun orang yang lebih memerlukan dari segi beri bantuan. Contoh bantuan kewangan, duit, makanan ataupun pakaian dan sebagainya. Itu untuk kelebihan. Untuk kekurangan pula munculnya monopoli dalam masyarakat kecil dan miskin.
Dan selain dari itu, munculnya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapat masyarakat, iaitu sebuah musuh masuk untuk menghancurkan kita sebagai masyarakat. Macam kita boleh berpecah belah, kita boleh berpecah belah, dan kita boleh bergaduh, dan dari segala kesalahan itu kita tidak akan mempunyai sifat silaturahim yang lebih mengeratkan apabila musuh luar masuk dalam negara kita. Jadi untuk kita bersatu apabila persaingan bebas, apabila musuh masuk, jadi untuk kita mengeratkan sesama kita akan tiada. Okey, itu yang saya tahu tentang kelebihan dan kekurangan. Masyarakat tu kita semua, untuk individu kita diri sendiri. Macam contoh, untuk kita diri sendiri tu bukannya untuk kita kebebasan tu kita boleh berfikir apa yang kita buat itu sama ada itu kebaikan ataupun keburukan untuk kita. Untuk kebaikan kita boleh memberi tunjukkan kepada masyarakat, kanak-kanak, anak-anak, untuk memberikan panduan yang lebih baik kepada kanak-kanak ataupun anak-anak. Hak individu ni juga bukan tak semestinya dalam segala aspek kehidupan baik, bukan macam contoh aspek kebaikan baik bukannya untuk masyarakat, tetapi untuk kita untuk individu, kita sebagai diri kita sendiri, kita boleh juga untuk melakukan kebaikan tu dalam segala aspek, politik, agama, ekonomi, dan sebagainya. Tapi untuk melakukan kebaikan tu atas diri kita sendiri. Tetapi bagi saya dalam segala aspek tu kita boleh menilai apa yang kita buat, apa yang kita patut lakukan. Tak semestinya kita boleh mengikut segala apa yang orang cakap. Masyarakat, kalau dalam hidup masyarakat tak semestinya kita boleh ikut je. Kita tak semestinya boleh ikut perintah orang, mengikut saja apa yang orang lain cakap. Kita boleh memberikan pendapat kita sendiri, dan kita boleh apabila kita tahu pendapat kita tu betul, kita boleh berkongsi kepada orang lain, kepada masyarakat yang lain, dan kita boleh tunjuk ajar yang lebih baik. Okey, itu kelebihan dan kekurangan yang saya tahu. Sekiranya saya salah memberi pendapat saya sendiri tentang tajuk ini, saya mohon maaf. Okey, itu saja untuk saya tentang kelebihan dan kekurangan dalam ideologi liberalisme. Yang terakhir saya bentang pasal liberalisme ni ialah liberalisme perspektif dalam Islam. Okey.
Yang pertama, pemikiran Islam liberal adalah sesat dan menyelewengkan. So dekat sini ajaran dia ajaran sesat lah. Kita pun tahu dalam Islam banyak ajaran sesat. Lepas tu liberalisme ni adalah perosak agama Islam, dibelenggu oleh sifat-sifat barat, kebergantungan pada akal